Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Jelas ke tak jelas? Jelas. Okay, jelas Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Baik. في الدرس الماضي قد درسنا باب الفاعل أليس كذلك؟ Pada pelajaran yang lepas kita dah belajar bab fa'il kan? Okay. Cumanya disebabkan tak silap saya lah, ni kelas ke-7 sebenarnya. Dan sebenarnya kita target habis kitab ni dengan 8 majlis ataupun 9 ataupun 10 lah. Paling banyak 10 lah, 2 bulan. Paling cepat kalau 2 bulan ni ada 8 minggu, so 8 kali kelas lah. So sepatutnya kelas yang ke-7 dan ke-8 ni kita dah bincang belakang-belakang dah. Tapi kita baru sampai bab fa'il dan pada pelajaran yang lepas pun saya percepatkan penjelasan tu mengenai fa'il. Ditambah pula dengan kelas minggu lepas saya cancel. Ada beberapa lah pertembungan ni program. Okay, jadi saya ulang balik untuk fa'il ni. Kerana sebenarnya dalam bahasa Arab ni, dalam Nahu ni sendiri, yang paling penting adalah al-marfu'at. Yang paling penting adalah al-marfu'at. Jadi mengikut kitab Matan al-Ajrumiyah, al-marfu'atu sab'atun. Yang marfu' ni ada 7. Yang marfu' itu ada 7. Apa dia? Fa'il, naibul fa'il, mubtada', khabar, isim kana dan khabar inna. Itu ada 6. 6 ni maksudnya fix, memang selamanya dia akan marfu'. Dan ada satu lagi yang ke-7 iaitu kita panggil sebagai at-tawabi', yang mengikut. At-tawabi' ni maksudnya dia mengikut. Kadang-kadang dia jadi fa'il, kadang-kadang dia jadi marfu', kadang-kadang dia jadi mansub, majrur dan majzum. Jadi dia boleh berada di 4 keadaan. Jadi dia termasuk dalam marfu'at sekiranya dia mengikut yang marfu'. Sebab apa saya katakan al-marfu'ah ni paling penting? Kerana kebiasaannya lah ataupun pada asalnya al-marfu'ah ni adalah asal. Kita sebagai umdah. Apa makna umdah? Umdah ni apa? Umdah ni adalah tiang dalam ayat. Maksudnya ayat itu mesti mempunyai perkara yang marfu' ni. Sebuah ayat yang mufid, al-jumlah al-mufidah, sebuah ayat yang lengkap mesti mempunyai sekurang-kurangnya al-marfu'at. Paling kurang ada 2 lah. Kalau kita jumpa ayat yang ada 1 saja, maksudnya ada perkara yang dihazaf. Ataupun yang marfu' itu mustatir. Kena ada 1 marfu'. Itulah, paling kurang kena ada 1 marfu'. Contohnya ja'a. Ja'a. Yani ja'a huwa. Kataan ja'a tu dia fi'il mabni, tetapi dia ada fa'il dia, yang kita panggil sebagai fa'il dhamir mustatir. Sebenarnya kita dah belajar dah. Saya bacakan je lah. Babul fa'ili. Bab fa'il.
Al-fa'ilu huwa al-ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Fa'il ni adalah isim marfu' yang disebutkan sebelumnya itu fa'ilnya. Contoh ja'a Zaidun. Okay, kenapa saya baca Zaidun bukan Zaidan, bukan Zaidin? Kerana saya tahu dia adalah fa'il. Pertama sekali, saya tahu dia adalah fa'il. Kemudian bila saya tahu dia fa'il, sudah tentu fa'il itu marfu'. Kemudian bila saya tahu dia marfu', sudah tentu sama ada dhammah alamat dia ataupun waw ataupun alif ataupun nun. Kerana alamat bagi rafa' ada 4. Sudah tentu sama ada 4 ni. Kenapa saya pilih dhammah? Zaidun ni saya baca dhammah. Kenapa saya pilih dhammah? Bukannya waw, bukannya alif, bukannya nun. Kerana perkataan Zaid ni dipanggil sebagai isim mufrad. Isim mufrad. Kerana dhammah dia menjadi alamat bagi rafa' pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, muannas salim, dan juga fa'il mudhari' yang tidak bersama apa-apa di akhirnya. Okey, allazi lam yattasil bi akhirih syai'un. Jadi sebabkan Zaid ni adalah isim mufrad, maka tengok. Daripada sini kita patah balik. Kita guna dhammah. Okey. Cuma persoalannya kat sini. Persoalan ni semua awak dah tahu dah belajar dah. Persoalannya kat sini. Macam mana saya tahu dia ni fa'il? Dan sinilah punca ataupun sebab ataupun asas kepada kita nak baca baris yang betul. Okay? Kenapa saya tahu, macam mana saya tahu Zaidun ini adalah fa'il, yang mana bila saya dah tahu dia tu fa'il, saya tahu dia marfu', saya tahu dia marfu' dengan dhammah kerana dia isim mufrad. Soalan ni kenapa saya tahu dia fa'il? Macam mana saya tahu? Okay, bukan kenapa. Macam mana? Bagaimana saya tahu dia tu fa'il? Siapa boleh jawab? Okay. Kita ada marfu'ah ada 7, mansubah ada 15, majrurah ada 3, majzum ada 2. Tapi sebenarnya kalau tahu 6 ni ataupun 7 ni, insya-Allah yang baki 15 semua tu ada 20 lagi tu, insya-Allah mudah. Yang paling penting marfu'ah. Sebab setiap ayat mesti sama ada dia ada mubtada' dan khabar ataupun dia ada fa'il dan fa'il. Yang itu wajib setiap ayat dalam bahasa Arab, tak terlepas. Manakala mansubat, contohnya maf'ulun bi, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajlih, semua tu ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Dia hanya tambahan, penambah perisa dalam ayat. Okey? Okey, siapa boleh jawab macam mana saya tahu Zaidun ini adalah fa'il? Kena saya nak panggil nama. Sebab dia baris depan. Okey, ni kita panggil falasi ni. Kesalahan cara awak susun Cara awak susun premis tu tak kena. Sebab apa? Saya kata Zaidun ni saya baca Zaidun. Kenapa saya baca Zaidun? Macam mana saya boleh baca Zaidun ni? Saya terangkan kenapa saya baca Zaidun. Okey. Saya baca Zaidun sebab saya tahu dia ni fa'il. Bila saya tahu dia fa'il, barulah saya tahu dia tu marfu'. Bila saya tahu dia marfu', saya tahu dia itu adalah dhammah, marfu' dengan dhammah sebab dia isim mufrad. Okay? Jadi baris depan ni adalah produk daripada saya tahu dia adalah fa'il. Maksudnya saya kena tahu dia tu fa'il dulu, baru saya tahu dia tu baris depan. Kalau saya tak tahu dia ni fa'il ke tak,
ataupun benda lain, mubtada, khabar dan sebagainya, maf'ulun bih ke, kalau saya tak tahu benda tu, maka saya tak boleh baca bagi depan. Saya tak tahulah dia ni bagi depan. Faham tak? Jadi punca kepada saya tahu baca bagi depan ni adalah saya tahu dia ni fa'il. Okay. Persoalannya, macam mana saya tahu dia tu fa'il? Sudah tentulah bukannya melalui baris. Mariam, sebab sudah tentu bukan melalui saya tahu disebabkan dia tu bagi depan. Sebab apa? Sebab bagi depan ni adalah hasil selepas pada kita tahu dia tu fa'il. Apa tak? Dia punya timeline tu, kronologi berfikir tu. Awak tak perlu cari jauh. Ada dalam apa? Dalam ni yang saya tayang ni dah ada dah jawapan dia. Cuma saya nak awak jawab dengan ayat awak. Okey. Sebab fa'il itu isim marfu' yang disebut sebelumnya bukan fa'il fa'il, okey? Fa'il. Yang disebut sebelumnya itu fa'il. Okey, mungkin silap aja lah. Okey, fa'il. Okey. Boleh awak tunjukkan yang mana yang isim marfu' tu dan yang mana yang fa'il yang disebutkan sebelum tu? Apa perkataan dia? Yang lain nak jawab pun boleh. Ha? Apa senang cerita, mana fa'il, mana isim marfu' dalam ni? Ja'a Zaidun. Tu je. Okay, tak ada nak jawab tak apa. Lepas ni saya panggil nama Yang first time tak apa. Okay, apa itu fa'il? Sebelum tu macam kita nak tentukan dia ni fa'il, kita kena tahu apa itu fa'il. Fa'il adalah isim. Pertama dia mesti isim. Okay. Yang marfu' yang sebelumnya itu ada fa'ilnya. Ni kunci dia. Al-mazkuru qablahu fi'luhu. Okay. Yang marfu' ni kita tinggalkan dulu. Sepatutnya kita tak tahu lagi dia marfu'. Okay. Al-mazkuru qablahu fi'luhu. Ni adalah kata kunci. Yang disebutkan sebelumnya itu, apa yang disebutkan? Fa'ilnya. Apa maksud fa'ilnya? Maksudnya, dia melakukan fa'il itu. Dia melakukan perbuatan itu. Contoh ja'a. Ja'a ni adalah fa'il, betul? Dia adalah fa'il. Maksud dia apa? Datang. Okay. Siapa yang melakukan perbuatan datang ni? Siapa yang melakukan perbuatan datang ni? Zaid. Okay. Itu satu. Kemudian, fa'il ni mesti datang sebelum mesti sebelum perkataan Zaid tu. Bukannya selepas. Contoh, Zaidun ja'a. Okey. Zaidun ja'a. Zaid datang. Okey, saya tanya, siapa yang melakukan perbuatan datang kat sini? Siapa yang melakukan perbuatan datang dalam ayat ni? Siapa? Zaidun ja'a. Nasrul. Hafizul Haikal. Aiman Hafiz. Zaidun ja'a. Siapa yang ja'a tu? Tu je salah saya.
Okey. Okey. Barakallahu fiik. Yang melakukan perbuatan Zaid itu, perbuatan ja'a itu adalah Zaid. Okey, jadi Zaid adalah fa'il, betul? Zaid ni fa'il, betul ke tak betul? Maryam, betul ke tak betul? Zaidun ja'a, Zaidun jadi fa'il. Okey, betul. Bila awak cakap fa'il ni betul, maksudnya awak salah lah. Sebab apa salah? Sebab tengok Al-fa'ilu huwa al-ismul marfu'u al-madhkuru qablahu. Ni penting. Okay. Qablahu. Mestilah fi'il itu, ja'a ni, mesti duduk sebelum. Okay. Sebelum isim itu. Maksudnya ja'a Zaidun. Bukannya Zaidun ja'a. Okay. Ja'a ni mesti duduk sebelum. Barulah Zaid ni di-i'rab sebagai fa'il. Okay. Kalau Zaidun duduk sebelum, Zaidun ja'a. Baca Zaidun juga tapi i'rabnya berbeza. Okay. Zaidun kat sini sudah pun menjadi mubtada. Okay. Dia jadi mubtada, bukannya fa'il. Walaupun pada hakikatnya dia melakukan perbuatan tu sama macam fa'il. Cuma fa'il dia kena ada fa'il sebelum dia. Tu kata kunci. Aku kena ingat tu. Baik. Okay, ni kita dah baca. Jadi kita masuk terus pada bab babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Qala musannif rahimahullah wa huwa al-ismul marfu'u alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Okay. Dia adalah isim marfu' yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Fa'ilnya tidak disebut. Okay, contoh daraba Amrun Zaidan. Mudah-mudah contoh mudah-mudah. Okay. Daraba Amrun Zaidan. Siapa boleh terjemahkan ayat ni? Apa maksud dia? Beratlah jodoh. Okay, daraba Amrun Zaidan. Ada itu lecet. Saya tunggu Maryam tulis. Pak Maryam seorang ni jawab. Baru buka belakang. Ayo. Warna sikit-sikit dah. Jangan pukul. Boleh. Apa maksud ayat ni? Kalau tak tahu maksud berat. Daraba, apa makna daraba? Siapa dia? Telah memukul. Yul Afzan. Okey, telah memukul. Siapa yang memukul? Amru. Amru. Dia mukul apa? Zaid.
Zaid. Okey. Siapa yang memukul? Amru. Amru. Yang dipukul apa? Siapa yang dipukul? Zaid. Zaid Okey. Jadi kalau dia kita boleh buat ayat ni, Amru memukul Zaid. Kita boleh buat ayat Zaid dipukul. Macam mana kita nak buat ayat Zaid dipukul? Kita buat Duriba Zaidun. Zaid dipukul. Kita tengok ni fa'il dia kan? Fa'il dia. Ni fa'il. Sebab apa? Sebab dia adalah isim marfu' yang disebut sebelumnya itu fa'ilnya. Okey. Maksudnya yang melakukan perbuatan daraba ni adalah Amru. Okey. Dia adalah fa'il. Kemudian kita buang fa'il ni, kita hazaf. Okey. Kita buang, kita hazaf. Tinggallah daraba Zaidan. Daraba Zaidan tak kena. Sebab daraba maksudnya memukul. Kemudian Zaidan tak boleh jadi fa'il sebab dia yang dipukul. Duriba. Tambahlah yang lain pun. Duriba. Apa lagi? Karaha, kuriha. Apa lagi? Masaha, musiha. Dan sebagainya lah. Dia akan jadi fu'ila. Bari depan, bari bawah dan bari atas. Okay? Bila kita ubah fa'il dia daripada fa'ala jadi fu'ila, daripada daraba jadi duriba, kemudian kita kekalkan maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni apa? Objek yang terkena perbuatan tu. Maka ketika tu baris atas dia ni kena tukar jadi baris depan. Duriba Zaidun. Okay? Zaid dipukul. Okay? Zaid dipukul. Ataupun kalau orang pondok dia terjemahkan, diterjemahkan apa? Dipukul akan Zaid. Dipukul akan Zaid. Sebab apa dia sebut akan? Akan tu isyarat nak bagi tahu Zaid itu adalah yang dipukul, bukannya yang memukul. Okay? Okay, faham agak semua faham Baik. Tu maksud dia. Okey, kita masuk fa in kana al-fi'lu madiyan dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Sekiranya fi'il itu adalah fi'il madhi macam tadi, fa'ala fi'il madhi, daraba fi'il madhi. Okey. Maka dhamma awaluhu, didammahkan awalnya. Awalnya didammahkan. Okey. Wa kusira ma qabla akhirih, dan dikasrahkan apa yang sebelum akhir. Huruf akhir apa? Huruf lam. Sebelum akhir, huruf ain. Maka huruf ain ni dikasrahkan. Okay? Dikasrahkan. Sama juga huruf akhir, huruf apa? Huruf ba. Sebelum akhir, huruf ra. Maka huruf ra ni dikasrahkan. Okay? Wa kusira ma qabla akhirih. Wa in kana mudari'an dhamma awaluhu. Sekiranya fi'il amar, fi'il mudari', contohnya, yaf'alu. Kan? Didammahkan ayat awal. Yang awalnya akan jadi yuf'alu. Wa futiha ma qabla akhirih. Dan yang sebelum akhir difathahkan. Okay? Yuf'alu. Jadi kalau daraba yadribu, okay. Siapa boleh tukar? Dia akan jadi apa? Yadribu akan jadi awak dhammahkan awal dia dan fathahkan sebelum akhir. Dia akan jadi apa?
Hmm. Yadribu jadi apa? Yadribu dibina majhul kan akan jadi apa? Hmm. Kenapa tak jawab ni? Tak dengar suara saya ke? Uh, tak tahu nak jawab ke? Okey. Okey, Marian jawab apa? Yudrabu. Yudrabu. Kita tengok betul tak? Kalau fi'il mudhari' katanya kena buat apa? Dhamma awwaluhu. Pertama kena dhammahkan awalnya. Okey, dhammahkan awalnya. Kemudian fathahkan sebelum akhir. Ini fathah. Okey, jadilah yudrabu. Okey, kira dah faham Okey. Kalau ada yang tak faham dia tanya insya-Allah. Okey. Saya cuba cepat-cepatkan je. Wa huwa ala qismaini, sama juga seperti fa'il, dia ada dua jenis. Zahirin wa mudmarin. Ada yang jenis zahir, ada yang jenis mudmar. Fa zahiru nahu qaulika. Yang zahir itu seperti kata engkau duriba Zaidun. Okey, nampak? Okey, Zaidun ni akan jadi apa? I'rab je naib al-fa'il. Apa hukum naib fa'il? Apa hukum dia? Soalan paling senang dalam abad ni. Kita sedang belajar tentang apa? Tentang marfu'at. Al-marfu'at. Termasuk dalam marfu'at tu yang pertama apa? Fa'il. Yang kedua naib fa'il. Jadi saya tanya, naib fa'il apa hukum dia? Marfu'. Okey, marfu'. Naibul fa'ili marfu'un. Okey? Okey, alamat dia apa? Marfu' dengan apa? Zaidun marfu' dengan apa bahasa? Bidhammah. Bidhamma. Ahsan, tabarakallah fiik. Baik. Okey? Naib fa'il marfu' bidhamma. Okey, jadi dah boleh i'rab dah. Ya Afzan dah boleh i'rab. Mudah je nak i'rab. Ada kita tahu mauqi' dia. Ingat lagi kita tahu mauqi' dia, ni mauqi'. Kemudian kita kena tahu hukum. Kemudian tahu alamat. Cukup. Ni adalah komponen i'rab. Okey. Wa yudrabu Zaidun, sama juga. Wa ukrima Amrun, pun sama. Okey. Wa yukramu Amrun wal mutmarunahu qaulika. Tu sampai sini contoh-contoh naib fa'il yang jenis zahir. Wal mudmarunahu qaulika duribtu. Dan contoh yang berbentuk dhamir, contohnya duribtu. Tu ni adalah naib fa'il. Wa duribna, na adalah naib fa'il. Wa duribta, ta adalah naib fa'il. Apa maksud duribtu? Saya dipukul. Duribna, apa makna duribna? Kami memukul. Kami Kami dipukul. dipukul. Bukan memukul. Kalau memukul macam mana?
Memukul dia akan jadi borobna. Borobna baris atas. Tapi yang ni duribna. Ustaz, sama nak tanya. Kan, jadi kami dipukul. Sama juga durib. Boleh tanya. Untuk yang naib fa'il ni berlaku pada yang majhul ke kan? Kiranya Maksudnya? dekat satu ayat tu, jumlah tu, dia mestilah ada fa'il dia, ada fa'il, lepas tu ada satu lagi tu kan. Jadi bila tak ada si pelaku tu, maka terus jadi naib fa'il lah selepas itu kan. Selepas Betul. betul gitu kan. Betul. Okey. Pertamanya sekali betul lah poin siapa Afzan okey. Pertama sekali fa'il tu mestilah fa'il yang transitif ataupun fa'il yang mempunyai objek. Contohnya daraba. Daraba. Apa maksud transitif? Maksudnya dia perlu ada pelaku dan perlu ada yang dilakukan. Kata pukul. Mestilah ada yang memukul dan perlu ada yang dipukul. Contoh daraba amrun zaidan. So kat sini dengan guna fa'il ni kita ada pemukul iaitu amrun, kan kita ada yang dipukul iaitu zaidan. Berbeza dengan fa'il lazim kita panggil fa'il yang transitif, maknanya fa'il tu tak perlu kepada maf'ulun bih. Contohnya nama. Tidur, dia tidur. Tidak perlu kepada orang yang ditidurkan, tak perlu. Kalau saya cakap Muhammad tidur, maksudnya Muhammad tidur dah cukup, faham dah. Tapi kalau memukul Muhammad, kita nak tahu dia pukul apa. Jadi ayat yang ada maf'ulun bih seperti Zaidan ni, ayat yang seperti ini, yang ni lah yang apabila kita buang al-amru ni, kan, kita buang al-amru, kemudian tapi kita kekalkan yang dipukul tu, objek tu kita kekalkan, maka kita kena ubah. Pertama kita kena ubah yang baris fa'il ni daripada daraba jadi duriba. Daraba jadi duriba. Kemudian daripada Zaidan dia akan jadi Zaidun. Okay. Kemudian kita ada durib tu. Apa maksud durib tu? Saya dipukul. Wa duribna, kami dipukul. Wa duribta, kamu dipukul. Kamu dipukul. Okay. Jadi sebenarnya sebab tu penting kita belajar ilmu nahwu ni, ilmu nahwu dan saraf ni. Beza baris sahaja. Darabna ataupun darabtu. Darabtu dengan duribtu. Beza dua baris sahaja, maksudnya dah berbeza. Jadi kalau kita belajar hadis, apa ke? Tak tahu baris, sesat lagi menyesatkan. Seperti adalah ancaman hadis tu. Kiamat ni akan berlaku bila munculnya satu golongan yang sesat lagi menyesatkan. Golongan mana sesat lagi menyesatkan ni? Minta maaf cakap, tapi golongan sesat yang lagi menyesatkan ni golongan ustaz-ustaz ataupun ustazah-ustazah yang tak faham agama. Orang yang tak faham agama ni ramai sebenarnya, ramai. Tapi tak ada masalah. Yang betul-betul masalahnya adalah yang ustaz-ustaz yang tak faham agama. Tu yang masalah. Sebab dia menyesatkan. Dia sesat tak apa lagi. Tapi dia menyesatkan juga. Tu kita minta jauh lah Auzubillah min zalik. Tapi saya nak tekankannya lah tu, betapa halusnya bahasa Arab ni. Beza sikit pun makna dah berapa? 360, dah 180 darjah terbalik. Daripada kamu yang memukul kepada saya yang dipukul. Okey. Wa duribti, dan duribti maksudnya kamu perempuan dipukul. Wa duribtuma, kamu berdua dipukul. Wa duribtun, kamu kalian dipukul. Wa duribtunna, kalian perempuan dipukul.
Wa dhuriba wa dhuribat wa dhuriba, dan dia dipukul. Ni untuk lelaki, ni untuk perempuan. Wa dhuriba, dia berdua dipukul. Wa dhuribu, mereka dipukul. Wa dhuribna, mereka perempuan dipukul. Okay. Intaha. Okay, intaha. Intahayna min babi naibil fa'ili. Fadakhalna ila babil mubtada'i wal khabari. Kita habis dalam bab naib fa'il. Okey. Ada soalan ke naib fa'il? Saya tak jelaskan secara terperinci lah. Okey. Cuma ambil yang poin-poin yang penting sahaja. Okey, ada soalan ke untuk naib fa'il? Tak ada, Kak. Tak ada ya, alhamdulillah. Okey. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Babul mubtada'i wal khabari. Bab mubtada' dan khabar. Al mubtada'u huwa ismul marfu'u al-'ari 'anil 'awamil lafdhiyyati wal khabaru huwa ismul marfu'ul musnadu ilaihi lahu qaulika Zaidun qa'imun. Mubtada' ni apa? Mubtada' ni adalah isim marfu' yang tiada amil lafzi. Okay. Nak bahas amil lafzi ni panjang pula Secara mudahnya lah secara mudahnya mubtada' ni adalah perkataan yang berada di awal jumlah. Berada pada permulaan ayat. Okay. Boleh? Berada pada permulaan ayat. Contoh permulaan ayat, saya buat ayat Zaidun daraba amran. Zaid memukul Amar. Okay. Zaid ni dia adalah perkataan yang berada di awal ayat. Dan dia mesti isim lah. Dia tak boleh jadi fa'il. Isim. Okay. Sebab mubtada' apa? Mubtada' adalah isim. Okay. Dia adalah isim. Dan bila dia berada di awal jumlah, maka dia adalah mubtada'. Itu ya. Mudah, semudah itu. Okay. Mubtada'. Bila kita tahu dia mubtada', kita tahulah dia itu marfu'. Bila kita tahu dia marfu', kita tahulah dia marfu' dengan apa? Sama ada dhammah, alif, waw, dhammah, waw, alif, nun. Okey. Macam mana kita pilih antara empat tu? Kita tengok tu Zaidun ni dia adalah isim mufrad. Bila dia isim mufrad, maka kita i'rab dengan dhammah. Jadi macam mana i'rab dia? Mubtada'un marfu'un bid-dhammah. Baik. Wal khabaru, dan khabar pula wal ismul marfu'ul musnadu ilaihi. Dia adalah isim marfu' yang diisnadkan kepadanya. Maksudnya apa? Dia adalah suatu basically secara mudah nak faham Oh. Saya baru perasan ni. Yo Abzal cakap Ruwaibidah. InsyaAllah. Mahmah. Ni geng-geng perjuangan ni. Okey. Sama balik. Al-khabar ni secara mudah ni adalah dia adalah cerita. Dia adalah cerita tentang sesuatu. Okey. Jadi dalam ayat dia akan ada dua benda. Dalam bahasa Arab, mana-mana ayat dalam bahasa Arab dia ada dua benda yang mesti ada.
Mana-mana ayat semua ada benda ni. Pertama kita panggil subjek. Subjek ni apa? Subjek ni adalah perkara yang diceritakan. Yang diceritakan tentangnya. Ni tak dapat tarikh ni kat lain ni. Ni tarikh saya buat. So, subjek ni adalah perkara yang diceritakan tentangnya. Okey? Manakala satu lagi kita ada cerita. Ni satu. Dua adalah cerita. Dalam ayat dia mesti ada dua ni. Subjek dan cerita. Okey. Zaidun daraba amran. Dalam ayat ni, yang mana subjek? Saya tanya awak. Dalam ayat Zaidun daraba amran, yang mana satu subjek? Mana subjek? Ada tak yang mana cakap Ruwaibidah tadi? Cepat. Zaid, okey. Zaid adalah subjek. Sebab apa? Sebab kita sedang menceritakan sesuatu tentang Zaid. Apa ceritanya? Pukul Ammar. Memukul Ammar itu adalah ceritanya tentang Zaid. Manakala contohnya maksudnya bila awak sebut, awak cakap dengan seseorang, awak cakap, okey, Zaid dia buat sesuatu. Dia buat apa? Dia pukul Ammar. Jadi pukul Ammar tu menjadi cerita okey. Saya nak awak tangkap tu cerita. Jadi khabar ni dia adalah cerita. Jadi apa saja yang menceritakan sesuatu tentang subjek tu dia adalah khabar lah. Tapi mestilah dia mesti kena ada mubtada' dulu. Kena ada mubtada', barulah akan ada khabar. Okay? Dia sebenarnya melibatkan beberapa istilah yang lebih teknikal lah, yang saya rasa untuk tahap kita ni tak perlu didedahkan lagi. Tapi kalau awak pernah dengar lah istilah musnad dengan musnad ilaihi. Okay? Dia dalam setiap bahasa, dalam semua ayat dalam bahasa Arab mesti ada musnad, mesti ada musnad ilaihi. Musnad ni adalah cerita, musnad ilaihi adalah subjek. Okay, sama ada ayat itu dimulakan dengan isim ataupun ayat itu dimulakan dengan fa'al. Okay. Ayat yang dimulakan dengan fa'al kita panggil apa? Jumlah fa'liyah. Contoh apa? Ja'a Zaidun. Saya guna contoh yang sama je. Ja'a Zaidun. Ni jumlah fa'liyah. Sebab apa jumlah fa'liyah? Sebab dimulai dengan fa'al. Ja'a ni adalah fa'al. Maka kita panggil dia adalah jumlah fa'liyah. Okay. Dalam jumlah fa'liyah, fa'al ni dia adalah cerita. Ataupun dalam bahasa Arab ni kita panggil dia musnad. Okay, musnad. Manakala Zaid ni yang kita i'rab sebagai fa'il tadi, tu tak kita i'rab jadi fa'il kan? Dia adalah subjek.
Ataupun dalam bahasa Arab kita panggil musnad ilaihi. Okey. Tapi kalau jumlah ismiyah dia terbalik. Jumlah ismiyah contohnya Zaidun, Ja'a. Okey. Zaidun ni dia kekal menjadi subjek, dia masih lagi subjek. Ataupun dalam bahasa Arab kita panggil musnad ilaihi. Dia masih lagi sebuah subjek. Tapi i'rabnya bukannya lagi fa'il, tapi i'rabnya adalah mubtada. Okey. Mubtada. Manakala ja'a dia masih lagi adalah cerita, dia adalah cerita. Tapi kita i'rab dia sebagai khabar. Okay. Jadi khabar ni adalah dia merupakan cerita yang berada dalam jumlah ismiyah. Okey. Agak boleh faham Biasanya kalau kita terang lebih detail lagi puas hati. Sepatutnya gitulah. Okey. Tapi takut semakin keliru pun ada juga. Okey, jadi secara ringkasnya saya kata tadi apa? Al-khabar ni adalah cerita tentang suatu subjek dalam ayat, dan ayat itu adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, jumlah yang dimulakan dengan isim. Sebab jumlah yang dimulakan dengan isim ni lah ada mubtada. Bila ada mubtada barulah ada khabar. Okey. Contoh katanya Zaidun qaimun. Okay. Jadi Zaidun akan jadi mubtada, qaimun akan jadi khabar. Okey. Ada soalan setakat ni? Tak ada tak? Tak ada, alhamdulillah. Wazaidani qaimani wazaiduna qaimuna. Okey, kalau kita tengok jumlah ismiyah dia mesti sama. Kalau zaidani musanna 2, qaimani pun kena 2. Kalau zaiduna ramai, waw nun, qaimuna pun kena ramai. Okey. Berbeza dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah qama zaidun, qama zaidani, qama zaiduna. Tak sama. Qama tetap qama walaupun berubah zaidun, zaidani dan zaidun. Okey. Wal mubtada'u qismani. Dan mubtada'nya ada dua jenis, zahirun wa mudmarun. Zahir dan juga mudmar. Okey, contoh yang zahir ni yang kita dah baca ni, zaidani, zaiduna, zaidun ni contoh mubtada' yang jenis zahir, yang jenis zahir. Manakala yang mudmar ada 12. Sebenarnya ada 14 tapi 2 yang berulang. Okey. Iaitu ana nahnu wa hiya ana nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Okey, ada 12. Contohnya, contoh orang tanya, man anta? Kita pun sebut ana tabibun, saya seorang doktor. Ana tabibun. Adalah jumlah yang dimulai dengan dhamir. Okay. Dan dhamir ni hukum ni dia akan jadi mubtada. Sebab apa? Sebab dia berada di awal jumlah. Maka kita panggil dia adalah mubtada yang jenis dhamir. Okay. Ana tabibun. Tabibun i'rab apa? Siapa tahu? Siapa jawab betul boleh minta kat Ustaz Arif hadiah. Hadiah Cloud9. Kalau dulu saya kalau pergi tuition, cikgu tuition akan bagi coklat lah, bagi Cloud9.
Siapa tahu? I'rab tabibun. Okey, khabar. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ana tabibun, ana mubtada, tabibun khabar. Ahsan. Susah. Awak dah pandai dah buat ayat dalam bahasa Arab. Sebab nak buat ayat dalam bahasa Arab perlu tahu 4 perkara ni. Fa'il, fa'il, mubtada, khabar. Okey. Tapi buat ayat ringkas lah Okey, nahwu qaulika ana qa'imun wa nahnu qa'imuna wa ma asbaha dhalika. Contohnya adalah ana qa'imun wa nahnu qa'imuna wa ma asbaha dhalika. Wal khabaru qismani mufradun wa ghairu mufradin. Dan khabar ni ada dua jenis. Yang jenis mufrad dan jenis yang bukan mufrad. Fal mufradu nahwu zaidun qa'imun wa zaidani qa'imani wa zaiduna qa'imuna. Okey, khabar yang jenis mufrad dia ni ada satu kita boleh panggil dia sepatah perkataannya. Secara mudahnya lah dia sepatah perkataannya. Zaidun qa'imun, Zaidani qa'imani, wa zaiduna qa'imuna. Ni semua sepatah. Maka kita panggil dia khabar. Khabar apa? Khabar mufrad. Khabar mufrad. Okey. Wa ghairul mufradi arba'atu asya'. Yang bukan mufrad ada 4. Al-jar wal majruru wal zarfu wal fi'lu. Sorry. Al-jar wal majruru wal zarfu. Ni satu. Wal zarfu 2. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi 3. Wal mubtada'u ma'a khabarihi 4. Ada 4 jenis. Khabar kita panggil apa? Khabar ghairu mufrad. Okey. Kita tengok contoh nahwu qaulika Zaidun fid dari. Zaid. Okey, kenapa dengan Zaid? Apa ceritanya? Apa ceritanya? Ceritanya adalah fid dari. Nampak tak? Ada 1, 2 dalam rumah. Dalam rumah ada 2 dah. Bila 2 dia bukan lagi khabar mufrad tapi khabar ghairu mufrad. Okey, khabar ghairu mufrad yang mana? Yang pertama iaitu al-jaru wal majrur sebab fi ni huruf jar. Okey, ad-dari majrur disebabkan ada huruf jar. Wa zaidun indaka. Ni pun sama, ada inda, ada ka. Jadi bukan mufrad, ada 2. Bukan mufrad. Jadi inda adalah zaraf. Okey, zaraf. Maka dia masuk pada khabar ghairu mufrad yang kedua. Yang ni. Okey. Sebab inda adalah zaraf. Kemudian wa zaidun qama abuhu. Okey. Qama abuhu ni adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kalau awak masih ingat jumlah fi'liyah ni dia mesti terdiri daripada ni apa panggil golden rules. Undang-undang emas Pegang yang ni insya-Allah tak sesat insya-Allah. Jumlah fi'liyah dia mesti ada 2 komponen iaitu fa'il dan fa'il. Jumlah fi'liyah dia mesti ada fa'il dan fa'il. Okey. Jadi kalau Zaidun qama ni fi'il. Abuhu ni fa'il. Maka kita panggil dia adalah khabar jumlah fi'liyah. Sebab apa? Sebab ada fa'il dan fa'il. Okey, dia masuk jenis yang kedua, yang ketiga. Wal fa'lu ma'a fa'ilihi. Nampak? Ni jenis khabar yang ketiga. Kemudian kita ada wa zaidun jariyatuhu zahibatun.
Zaid, jariyahnya telah hilang. Itu pergi. Ini isim. Ini adalah isim. Ini adalah isim. Okey. Ataupun kita panggil dia sebagai khabar jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ni undang-undang emas kena pegang. Dia terdiri daripada dua. Mubtada dan juga khabar. Okay. Ni rumit kalau kita nak i'rab betul, rumit sikit Contoh saya buat i'rab Ni kan satu ayat. Zaidun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Jariyatu mubtada'un sanin marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah wa huwa mudhaf. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala ad-dhammi fi mahalli raf'in fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Zahibatun khabaru mubtada'is tsani marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Jadi i'rab sebenarnya panjang. Cuma kalau awak boleh faham untuk malam ni adalah Zaidun di i'rab sebagai mubtada', jariyatuhu ni adalah khabar. Bukan jariyah saja, tapi jariyatuhu zahibatun. Ini adalah khabar. Sebab apa kena dua-dua? Sebab ni adalah khabar ghairu mufrad, yang bukan mufrad. Okey, Allah. Okey, ada soalan? Untuk setakat ni? Kita ada soalan Qala musannifu babul awamilid dakhilati 'ala al-mubtada'i wal khabari. Bab pada menyatakan tentang amil-amil yang masuk ke atas mubtada' dan khabar. Jadi sebab tu awak kena faham dulu. Tentang khabar ni. Okay. Khabar ni ada ustaz daripada UKM tu, pensyarah daripada UKM. Dia reka satu formula nak i'rab khabar jumlah ismiyah yang di dalamnya itu khabar jumlah ismiyah yang di dalamnya itu khabar jumlah ismiyah yang di dalamnya infinity. Jadi dalam bahasa Arab pun ada infinity. Okay. Nanti awak cuba carilah awak belajar kat tempat lain ke, awak masuk kursus lain ke, belajar bahasa Arab. Apa yang dimaksudkan oleh infinity tu? Kat mana? Awak nanti bila awak faham insya-Allah jumpa Okay. Apa maksud dia? Okay. Sekarang ni kita dah belajar ada mubtada' ada khabar. Jumlah ismiyah jumlah ismiyah. Sebenarnya jumlah ismiyah ni apa? Jumlah ismiyah ni sebenarnya adalah jumlah yang dimulai dengan isim. Itu yang sebenar-benarnya. Jumlah yang dimulai dengan isim. Kemudian jumlah ismiyah bila dimulai dengan isim, dia mesti mempunyai mubtada'. Mestilah ada mubtada'. Sebab isim yang berada di awal jumlah, dia adalah mubtada'. Bila ada mubtada', ada subjek, mestilah ada ceritanya, ada khabarnya. Ada khabar. Telurumiyah. Ada khabar. Okay, jadi dia akan ada mubtada' dan ada khabar. Cumanya mubtada' dan khabar ni, kedua-duanya adalah marfu', betul tak?
Sebab kita sekarang sedang belajar bab marfu'. Dua-dua tu ada dalam bab marfu', mubtada' dan khabar. Jadi dua-dua itu marfu'. Cumanya ada beberapa perkataan yang boleh memansuhkan hukum rafa' itu menjadi mansub dan sebagainya. Okey. Contoh. Okey, kita baca dulu. Apa dia yang boleh memansuhkan hukum mubtada' dan khabar ni? Iaitu pertamanya kana dan adik-beradiknya. Okey, adik-beradik kana. Maksudnya yang serupa dengan kana. Dari segi fungsinya serupa. Kemudian inna dan adik-beradiknya. Dan yang mempunyai fungsi yang sama dengan inna lah maksudnya. Wa dhanna wa akhawatuha dan adik-beradiknya. Maksudnya apa adik-beradiknya? Maksudnya perkataan-perkataan yang memberi fungsi yang sama seperti dhanna. Fa amma kana, adapun kana wa akhawatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Dia merafa'kan okey, contoh Zaidun ja'a tadi. Contoh sama je. Zaidun ja'a. Zaidun i'rab apa? I'rab mubtada'. Ja'a i'rab apa? I'rab khabar. Bila kita masukkan kana, contohnya kana Zaidun. Zaidun ni kita tak panggil dah mubtada'. Kita panggil dia isim kana. Khabar ni kita tak panggil dah khabar, kita panggil khabar kana. Isim kana hukum dia kekal marfu', Isim kana kekal marfu'. Tapi khabar kana dia mesti mansub. Okey. Contoh ayat lain, Zaidun qa'im. Asalnya Zaidun qa'imun. Tapi bila ada kana dia akan jadi Zaidun qa'iman. Okey, qa'iman. Qa'iman. Kana Zaidun qa'iman. Sebab apa? Sebab qa'iman bukan lagi jadi khabar biasa. Tetapi dia jadi khabar kana yang hukumnya marfu'. Ya, betul. Ni Ustaz Arif ni. Metod Asmadi Saka. Profesor Asmadi Saka. Dia reka satu sebab sebenarnya bahasa Arab ni memang dia mirip dengan matematik. Sebab tu kalau ada kalangan awak ni yang minat matematik, dia akan minat bahasa Arab. Kalau dia tak minat matematik, dia kurang sikit bahasa Arab. Sebab dia ada kaedah banyak dan dia banyak kepada latihan. Prof Asmadi Zakat ni dia buat kaedah matematik. Tu yang sampai ada infinity tu. Kena pergi jumpa dia lah. Tanya. Okay. Wazan lah. Okay. Dan apa dia akhawat dia tu? Okay. Kana dan akhawat, kana wa akhawatuha ni siapa? Siapa je kana dan akhawatuha? Katanya wahya, iaitu kana, pertama kana. Kemudian amsa, kemudian asbaha, kemudian adha, wa dhalla, wa bata, wa sara, wa laysa, wa ma zala, wa man fakka, wa ma fati'a, wa ma bariha, wa ma dama. Ada 13 Ada 13. Wa ma tasarrafa minha, dan apa yang boleh ditasrifkan daripadanya. Contohnya kana tadi kan. Kana boleh jadi yakunu. Boleh jadi kun, fi'il amar dan sebagainya. Semua tu mempunyai fungsi yang sama, iaitu mengubah mubtada' menjadi isim kana dan mengubah khabar yang marfu' menjadi khabar kana mansub. Okay.
Ini ada banyaklah pembahasan tam, nakis dan sebagainya, kita tak masuk. Jadi fungsi yang lain ni semuanya fungsi yang sama. Contoh Zaidun qa'imun tadi kan. Zaidun qa'imun. Kita tambah asbaha. Asbaha Zaidun. Jadilah. Jadi apa? Jadi qa'iman. Sebab Zaidun asalnya mubtada kan. Tapi dah jadi isim asbaha namanya. Isim asbaha. Kemudian qa'iman tadi khabar kan. Tak jadi khabar lah, jadi khabar asbaha. Hukum dia mansub. Okey. Okey, ada soalan untuk kana dan akhawatnya. Mudahnya ni. Okey. Maksud dia awak boleh cari rakamu. Mudah je. Saya sebut sikit. Amsa maksudnya berpetang-petang. Asbah maksudnya berpagi-pagi. Abha berwaktu duha. Maksudnya masuk waktu duha. Okey. Zalla maksudnya masuk waktu tengah hari ataupun berterusan. Maksudnya berterusan. Bata bermalam. Ada adik kata man bata wa lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang memasuki waktu malam ataupun bermalam-malam, berada dalam pada waktu malam tapi tidak memikirkan tentang umat Islam, maka bukanlah daripada kalangan kami. Jadi itu ancaman bagi sesiapa yang tak ambil berat tentang orang Islam. Kenalah sekarang waktu Gaza kena serang ni. Jadi kena ambil perhatian. Okey. Kemudian wasara, sara ni masih bertukar. Sara contoh. Kana Zaidun qaliban. Dahulunya, kana ni kita di bawah dahulunya Zaid itu adalah seorang pelajar. Fasara ataupun wasara tabiban. Kita boleh tukar mudah sikit. Sara Zaidun tabiban. Zaid dah bertukar menjadi tabib ataupun dah doktornya tak cakap lah bertukar kan. Okey. Okey. Jadi sara maksudnya bertukar. Okey. Ada soalan? Tak ada Ustaz. Faham? Faham Semua faham Alhamdulillah. Tamam. Okey. على أساس أنكم قد فهمتم وعلى أساس هاتفي هذا قد ينتهي عمره. Habis beti pula tak perasan ni. Okay. Jadi saya tanyalah ada soalan ke untuk apa yang kita dah belajar hari ni, sebelum ni nak tanya, ataupun apa yang kita tak belajar ke nak tanya juga boleh sebelum kita akhiri sesi untuk malam ni. Hal indakum ayyu soal? Tak ada Ustaz. Baik, tamam. إذن إلى هنا ننتهي ونكتفي بهذا القدر. نختتم بسورة العصر وتسبيح الرسول. طيب, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, insyaAllah. Barakallahu fiik.